tak adalah saya prompt sekali terus keluar. Tapi kalau once dah jumpa prompt, sedap tekan. Keluar. Nak kejumpa tu lah payah tu. Sebab kita nak susun ayat tu, kan? Nak kena susun ayat tu. Tapi jangan risaulah, sekarang ChatGPT ada. AI image generation ni, bila kita buat gambar, itu yang jadi viral dekat social media kan. Contoh macam viral makcik naik skateboard. Tu abang lah yang buat tu. Saya buat makcik naik BMX. Yang saya buat, yang orang masuk PTPTN. Masuk PLKN. Orang gemuk tu, yang masuk PLKN. Tu gambar saya buat. Sampai masuk dekat media sebagainya, masuk macam viral lah. Macam, oh ini body shaming dan sebagainya. Macam, masalahnya bukan saya minta pun nak suruh gambar orang gemuk. Kan kita prompt je kan, dia keluar gambar. So cerita pasal gambar AI ni, ada 3 we call as engine untuk buat gambar AI. Okay, kita ada DALL-E. Okay, ataupun sekarang ni kita pakai DALL-E 3. So DALL-E 3 ni anda boleh gunakan dekat Bing Image Creator, boleh gunakan dekat Copilot, Microsoft Copilot, dan juga boleh gunakan dekat ChatGPT Plus. Tapi kalau tengok yang banyak-banyak orang buat tu sekarang ni, especially kalau korang nak tengok gambar AI, cari Facebook group Prompters Malaya. Dekat situ memang selalu viral lah. Gambar-gambar viral tu biasanya akan start dekat situ, Prompters Malaya. So geng-geng kat situ mostly menggunakan Bing Image Creator sebab dia percuma. Kedua, kita ada platform Stable Diffusion. Stable Diffusion ni dia agak technical sikit, okay? Dia ada banyak platform-platform yang kita boleh gunakan. Cuma yang ini orang-orang awam dia jarang guna, kan? Sebab dia agak technical lah untuk buat gambar sebagainya. Dan yang ketiga adalah Midjourney ataupun MJ, ataupun saya suka panggil dia sebagai Midjourney. Ranking wise, ni pendapat peribadi saya, nombor 3 DALL-E 3. Ini in term of penghasilan gambar tau, gambar cantik ke gambar real tau. Okay, nombor 2 adalah Stable Diffusion. Nombor 1 masih lagi Midjourney. Masih lagi, walaupun ada kata oh gambar DALL-E lebih ada story dan sebagainya, tapi untuk menghasilkan photorealistic image, Midjourney still ahead lagi lah. Lagi-lagi sekarang ni dah keluar Midjourney version 6. So gambar dia, kalau anda tengok kan, kalau saya post kat social media, kalau saya tak beritahu itu gambar AI, orang pun tak tahu itu gambar AI. Cerita pasal 3 platform ni, okay, ramai orang guna mungkin DALL-E lah kot, tapi orang tak guna DALL-E, orang guna Bing Image Creator. So DALL-E tu orang tahu sangat. So Midjourney ni saya upamakan dia macam apa tahu? Macam Apple product. Dia mahal sebab Midjourney ni dia tak ada free subscription, tak ada. Dia kalau nak guna, anda kena subscribe at least $10 sebulan. $10, $30, $60. Dan nak guna dia pun kena pakai Discord. Sekarang ni pun dah ada dah dipakai website dia. So dia agak eksklusif lah kan. So kalau tengok dalam social media tu, jarang lah kita tengok orang produce gambar AI menggunakan Midjourney sebab kena bayar dan sebagainya. Okay, Stable Diffusion ni pula sebab dia agak technical sikit, dia macam ibarat macam Linux ataupun macam sebut Linux ke Linux kan. So Linux ni hanya yang geng-geng yang otai-otai, geng-geng yang hardcore IT saja memahami. So maksudnya hanya orang yang technical saja, hanya orang yang power saja boleh buat lah. So orang awam memang, saya sendiri pun jarang guna Stable Diffusion sebab dia agak kompleks sikit lah, nak prompt dia, nak buat editing sebagainya. Dan yang ramai orang guna sekarang ni iaitu DALL-E, dia ibarat macam Windows kan, Windows ataupun Microsoft lah, yang mana semua orang boleh guna. Sebab tu mostly gambar AI yang ada kat social media sekarang ni adalah menggunakan DALL-E, sama ada mereka menggunakan Bing Image Creator ataupun kalau saya gunakan ChatGPT Plus. Sebab apa? Bestnya dekat ChatGPT Plus ni, kita prompt bahasa Melayu pun boleh kan. Bing Image Creator pun boleh juga, tapi taklah sesenang dekat ChatGPT Plus. Okey, benda ni isu juga ni. Dia jadi perdebatan lah, okey. Sebab ada isu mengatakan orang curi prompt. Okey, orang curi prompt sebenarnya sebab dia rasa prompt tu eksklusif. Bagi saya tak ada pun, tak ada istilah curi prompt. Sebab prompt ni semua orang boleh buat. Sebab prompt ni bahasa kalau macam Midjourney, kita kena guna bahasa Inggeris. Kalau kita prompt dekat Bing Image Creator ke dekat ChatGPT Plus ke, boleh keluar bahasa Melayu. Okey, Midjourney memang kena bahasa Inggeris. So nak kata susah tak susah pun, dia kena tahu dia punya structure ni. Structure of prompting tu, dia ada dia punya parameter, dia ada dia punya details, dia ada subjek. Okey, so kita kena pandai bermain. Dan yang paling penting dalam Midjourney ialah we call as terminology. Terminology ni adalah perkataan-perkataan yang dapat menghasilkan gambar tersebut. Sebab tu jadi kalau berbalik dengan dunia AI saja tu, a fool with a tool is still a fool. Orang awam dia tak tahu terminology tu. Okay, contoh macam kita nak ambil fashion, nak buat gambar yang berkaitan dengan fashion. Fashion punya terminologi ataupun terma tu hanya orang fashion dia tahu. Kita orang awam kan, jahitan macam mana, baju macam mana,
plain ke, cetak ke apa ke, kita orang pun tak tahu. Tapi kalau orang dalam bidang seni, dia memang penggunaan bahasa dalam dia punya kerja seharian dia. Sama juga dengan fotografi. Kalau kita nak buat hasil gambar yang fotorealistik, so kita kena gunakan terma-terma yang orang fotografi tahu. So orang awam, dia tak tahu terma tu. Tapi sekarang ni ada ChatGPT, boleh pakai ChatGPT je nak tahu terma tu. Ini yang saya buat lah. Ini apa yang saya buat kalau nak prompt dekat Midjourney. Okay, so Midjourney ni kita slash prompt dulu kan, slash prompt tu. First kali, kat depan sekali, sebab dalam Midjourney yang paling penting ialah bahagian depan. Semakin ke belakang perkataan tu, semakin kurang impak kepada gambar. So benda-benda penting kita campak ke depan dulu. So pertama sekali kita akan letak apa tau? Kita letak type of image, jenis gambar apa. So kalau nak buat gambar orang yang betul, kita biasa gunakan perkataan cinematic shot, ataupun kita buat gambar portrait shot, ataupun kita buat gambar apa lagi, National Geographic image contohnya. Sebab perkataan-perkataan itu merujuk pada gambar yang sebenar. Okay, so type of image. Lepas tu kita ada subject. Subjek ni apa? Subjek ni adalah a Malay man age 20. Apa itu ialah subjek. Tapi setiap benda tu jangan buat panjang-panjang. Kalau buat kan, a Malay man, age 20, sebab bila panjang, dia kurang impact sikit kepada dia punya gambar tersebut. Okay, kita dah ada type of image, kita ada subject. Lepas tu kita ada details. Okay, detail ni apa? Detail ni saya pecah pada dua kalau saya buat lah. Pertama, details of the subject. Contoh, a Malay man, detail dia lah age 20. Ataupun a Malay woman, details dia adalah wearing glasses. Itu detail merujuk kepada subjek kita. Boleh juga details tu merujuk kepada type of image. Contohnya, cinematic shot of a Malay woman wearing glasses, and then satu lagi tambah details, iaitu taken with, let's say kita ambil iPhone camera. So details yang ni merujuk pada type of image. Kita kata cinematic shot kan? Boleh. So dalam prompt, kita boleh ada banyak subjek, kita boleh ada banyak details. Dan last kali diakhiri dengan parameter. Contohnya parameter kita nak buat gambar tu gambar portrait. So parameter ialah dash AR. So kalau portrait, nombor depan lebih kecil berbanding nombor belakang. So AR 23. So dash tu untuk trigger dia punya parameter. AR merujuk pada aspect ratio, jarak 2.3. So dia akan jadi gambar portrait. So parameter ni ada banyak. So antara kelebihan orang yang belajar Midjourney berbanding orang lain yang baru nak prompt, dia tak tahu parameter. Macam mana nak control. Contohnya kita nak gambar tu lebih nampak real. Mungkin kita kurangkan dia punya stylize kan. Dash S, instead of 100 kita buat 50. Kalau kita nak buat gambar apa lagi, gambar yang lebih nampak natural, kita buat style raw, style raw. So parameter ni, ini kena belajar ni. Macam mana nak gunakan parameter dalam gambar. Sama juga dengan type of image tu kan. Type of image apa sesuatu. Kalau gambar macam ni, nak guna type of image apa. Kalau gambar macam ni, nak gunakan subjek apa. Kalau gambar macam ni, nak gunakan details apa. Itu dia punya tu. So kalau saya boleh concludekan, dia punya structure dia adalah type of image, diikuti dengan subject, diikuti dengan details, diikuti dengan parameter. Kadang-kadang bila kita prompt, dia tak keluar sebiji macam kita nak. Contoh Midjourney, bila kita prompt, dia akan keluar 4 gambar. Kita akan keluar 4 gambar. So kita pilih gambar mana yang kita nak. So gambar tu pula kita boleh enhancekan lagi, ataupun kita panggil sebagai variation. Okay, so bila dia keluar tu, kita tekan V1, V2, V3, V4. Sebab dia keluar gambar 4. 1, 2, 3, 4. So kalau kita nak buat gambar ketiga ni cantik dah. Cuma gambar tu mungkin jari dia tak cukup. Jari ada 4 je, kita nak jari 5. So kita tekan V3. So dia akan buat 4 lagi gambar, lebih kurang sama macam gambar tu, tapi variation yang berbeza. Sikit lah, dia tukar jari sikit, mungkin dia sengit sikit sebagainya. So kat situ. Dan ada lagi feature-feature lain yang saya nak edit. Okay? Tapi nak dapatkan terus, biasanya kalau saya, klien suruh saya buat gambar untuk produk dia, ataupun gambar untuk model untuk produk dia, tak adalah saya prompt sekali terus keluar. Tapi kalau once dah jumpa prompt, sedap tekan keluar. Nak kejumpa tu lah payah tu. Sebab kita nak susun ayat tu kan, nak kena susun ayat tu. Tapi jangan risaulah, sekarang ChatGPT ada, senang nak buat benda tu. Okay, nak susun ayat tu, bila dah susun ayat, bila dah jumpa formula dia, itu yang senang nak buat gambar. So prompt tu yang orang duduk gaduh lah kan, curi prompt sebagainya. Sebab untuk makluman anda, ni saya pernah baca satu kenyataan mengatakan, yes, gambar AI tak boleh nak copyright sebab dia adalah produced by AI, tapi prompt tu boleh copyright sebab prompt tu kita buat. Prompt tu kita buat macam ibarat macam resepi lah kan. Tapi tak tahu ada orang copyright resepi ke tidak. Prompt tu boleh di copyright katanya. Okay? Kita faham kalau nak buat gambar orang sedih, kita kata set. Tapi kan, kalau apa saya buat ialah saya akan tanya ChatGPT, list me 20 type of set. Sebab set sahaja, okay, kita letak perkataan set akan merujuk pada satu jenis muka. Tapi kalau kata set sedih kematian seseorang yang kita sayangi dengan sedih kita gagal ujian madu, adakah dua ni set yang sama? Lain.
Kan dia set yang kematian tu set sorrow. Perkataan dia, terminologi dia adalah sorrow, sedih. Yang apa, gagal ujian memandu dia pun sedih juga, tapi mungkin kata macam kecewa. Sedih, kecewa, sedih apa? Upset. Upset lah, upset. Adakah kita seorang kita sayang meninggal, kita upset? Tak, kita sorrow. Sebab tu penggunaan perkataan tu penting untuk dapatkan muka yang betul, untuk dapatkan ekspresi gambar yang betul. Terminologi tu penting, perkataan tu penting. Tapi yang itu saya kata dah, ChatGPT kan ada. Kita minta tolong ChatGPT. Sebenarnya untuk makluman anda, ni saya beritahu siap-siap lah. Benda ni semua ada kat internet. Sama ada korang nak spend 2 minggu belajar macam saya. Contoh saya dulu belajar berbulan-bulan untuk siapa buat ni. Ataupun anda nak pergi masuk kelas, belajar terus boleh buat. Mana anda nak? Contoh kan, nak masak satu perkara, boleh je korang try sendiri, buat ni jadi tak jadi. Mana lagi senang? Korang belajar sendiri ke korang tanya mak nak buat macam mana? Mak ajar, okey kau buat macam ni. Kau masuk ni dulu. Padahal benda tu boleh je buat sendiri. Benda tu boleh je belajar sendiri kan. Tapi sama lah dalam dunia sebab orang kata alah benda ni pun nak kena buat kelas, benda ni nak kena belajar. Untuk makluman dulu masa mula-mula Google keluar ada kelas tau. Cara-cara menggunakan Google. Sampai sekarang masih lagi ada kelas cara-cara menggunakan Microsoft Excel. Sampai sekarang sebab ada orang yang sanggup bayar untuk belajar supaya nak senang. Macam saya sanggup spend berjam-jam sehari explore benda ni. Kan, sebab saya dulu masa saya mula buat benda ni tak ada orang ajar benda ni kan. Mungkin kat overseas tu ada lah kot. So saya kena belajar sendiri. Saya habis masa berjam-jam kan. Semua orang yang ajar-ajar ni habis masa berjam-jam belajar. Dia bagi kat awak senang je pun nak buat. Yalah sebab dia dah belajar A, belajar B, belajar C dan dia cara yang paling mudah untuk buat benda ni. Okay, so sekali sama macam korang nak belajar masak satu masakan, lagi senang tanya mak je terus nak buat macam mana daripada korang belajar sendiri kan, hangus, terbakar sebagainya, baru siap yang korang nak.